Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai sejarah mata wang Islam zaman Uthmaniyah. Kajian ini disediakan oleh saya sendiri, Nurul Farhana Balkis binti Najmuddin, A18088, pelajar Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Penyela saya ialah Prof. Dr. Wan Kamal Mujani. Perbentangan ini bagi memenuhi Kolegium Siswazah dan Prasiswazah Pengajian Arab dan Tamadun Islam iaitu E-Kos Parti 3.0-2021. Kandungan yang terdapat di dalam slide ini yang pertama ialah pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, metod kajian, dapatan kajian dan juga rumusan. Pertama sekali ialah pengenalan. Kerajaan Uthmaniyah merupakan sebuah kerajaan Islam yang berkuasa di barat Laut Anatolia awal abad ke-14 Masihi lagi. Kerajaan ini bermula selepas kejatuhan Bani Abbasiyah di tangan tentera Mongol di Baghdad. Mata wang Uthmaniyah diperbuat daripada perak dan mengikut acuan mata wang Ikhain. Pada awal penubuhannya, kerajaan ini masih belum memiliki pencetakan mata wang kerajaan tersendiri. Kebiasaannya mereka ni menggunakan mata wang yang dikeluarkan di Venice dan mata wang perak dari negara Eropah. Seterusnya, pernyataan masalah. Pernyataan masalah kajian ini dipetik di dalam jurnal yang berjudul Keunggulan Dinar Emas sebagai Mata Wang, kajian berdasarkan sejarah tamadun Islam. Menurut Salmi Edawati 2012, Kerajaan Uthmaniyah tidak pernah menempa mata wang sendiri sebelum kurun ke-15. Seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian ini dilakukan bagi mengisi kelompongan kajian. Di sini terdapat dua objektif kajian yang utama iaitu mengenal pasti sejarah kemunculan mata wang zaman Uthmaniyah dan mengkaji faktor yang mendorong kepada kejatuhan mata wang Uthmaniyah. Terdapat tiga metod yang digunakan di dalam kajian ini. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Kajian kualitatif yang digunakan untuk kajian ini adalah menggunakan pendekatan kajian sejarah. Kajian ini merupakan satu proses meneliti dan menganalisis secara kritis catatan serta tinggalan masa lalu. Yang kedua ialah pengumpulan data. Terdapat juga sumber rujukan selain bahan berbentuk naskah buku bercetak iaitu berbentuk artikel jurnal dan juga kertas kerja seminar. Kesemua dokumen ini adalah bertaraf sumber sekunder yang berkaitan dengan mata wang zaman Uthmaniyah. Yang ketiga ialah penganalisisan data. Apabila sumber dan data telah dikumpulkan, langkah seterusnya adalah mengkaji serta menganalisis sumber dan data tersebut. Tujuan analisis data ini untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam kajian yang dilakukan yang terdiri daripada fakta sejarah, rajah, gambar mahupun jadual. Saya akan membentangkan dapatan kajian yang saya perolehi melalui kajian yang dijalankan. Yang pertama, sejarah kemunculan mata wang Uthmaniyah. Pada era Orhan, beliau telah mencetak mata wang kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1326 Masihi. Ukiran baru yang telah dibuat di atas permukaan mata wang seperti kalimah sultan. Pada era Muhammad I, beliau telah mengukir di bahagian hadapan mata wang dengan tulisan Duriba Ahmad Shah 812 Hulida Mulkuhu Han. Seterusnya, pada era Murad I, beliau telah memperkenalkan mata wang tembaga manggir. Di samping itu juga, Muhammad II telah menurunkan mata wang perak Akhmi Kerajaan Uthmaniyah dan mengeluarkan mata wang emas iaitu Sultan. Seterusnya, pada era Salim I dan Sulaiman I, mereka telah menggunakan mata wang dinar Ashrafi dan mata wang emas dinasti Zian. Kemudian, apabila era Sulaiman II, beliau telah menggunakan standard emas dan perak. Selepas Perang Dunia Pertama, Kerajaan Uthmaniyah memperkenalkan mata wang dalam bentuk kertas iaitu Al-Qaimah. Dapatan kajian yang kedua ialah faktor kejatuhan mata wang. Bermula abad ke-11 Hijrah,
Kerajaan Uthmaniyah mula dilanda masalah ekonomi yang teruk seperti inflasi dan kejatuhan nilai mata wang. Keadaan ini berlaku adalah disebabkan oleh kemasukan perak yang berlebihan oleh pedagang-pedagang Eropah yang membeli emas untuk dieksport ke negara mereka. Rentetan daripada itu, nilai eka jatuh secara mendadak dan mendatangkan inflasi yang teruk. Pelbagai usaha dilakukan untuk menstabilkan ekonomi kerajaan, seperti mengeluarkan mata wang perak yang lebih besar dengan nilai 10 dan 5 ekar yang dikenali sebagai mata wang parah. Pada masa ini juga, menyaksikan lambakan mata wang tembaga atau magir sehingga hampir tiada nilai dan tidak digunakan langsung dalam urusan jual beli. Begitu juga dengan nilai dinar sultani, amat rendah jika dibandingkan dengan dukat Venice. Hal ini disebabkan oleh penguasaan mata wang Eropah telah mengambil alih peranan mata wang Uthmaniyah dalam abad ke-11 Hijrah. Keadaan ini telah membawa kepada reformasi kewangan pada abad ke-12 Hijrah apabila pengeluaran mata wang emas dan perak yang besar telah bertukar menjadi barangan perhiasan atau komoditi. Usaha-usaha untuk mengeluarkan mata wang yang berasaskan emas, perak dan tembaga sentiasa menemui kegagalan. Akhirnya kerajaan Uthmaniyah terpaksa mengeluarkan mata wang mengikut acuan Eropah pada pertengahan abad ke-13 Hijrah. Pada tahun 1256 Hijrah, kerajaan Uthmaniyah telah mengeluarkan mata wang kertas yang dinamakan Al-Qaimah. Ia hanya digunakan selama 23 tahun hinggalah dibatalkan secara rasmi pada tahun 1278 Hijrah. Pembatalannya adalah disebabkan oleh pengeluarannya yang terlampau banyak sehingga melebihi had yang sepatutnya. Secara kesimpulannya, sejarah telah membuktikan kerajaan Uthmaniyah telah mengeluarkan mata wang kerajaan Islam yang terdiri daripada emas, perak dan juga tembaga. Ukiran kalimah ayat Al-Quran yang terdapat pada mata wang kerajaan tersebut telah menjadi lambang agama Islam serta lambang kewujudan empayar Islam. Kejatuhan kerajaan Uthmaniyah menyebabkan pengakhiran mata wang kerajaan Islam dan digantikan dengan sistem dari Barat. Kita dapat lihat mata wang ini merupakan dinar emas terakhir umat Islam zaman Uthmaniyah tahun 1924. Sekian, terima kasih.